Berbeza dari kawasan yang tenang, kita bawa anda ke imbauan masa hadapan. Lebih daripada 100,000 kereta ataupun kenderaan dijangkakan menggunakan lebuh raya Karak sahaja, dan ini belum diambil kira lagi lebuh raya Utara Selatan. Di jumlah bilangan kenderaan di lebuh raya utama sudah pasti akan meningkat tahun ini. Kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya untuk membincangkan Ops Selamat 19. Tadi kita bawakan pengisian Ops Selamat 18. Dan kini kita akan bawakan apakah yang akan dilakukan untuk tahun 2022 bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Terima kasih kerana bersama kami. Pagi ini sebentar saja tadi kita ada kongsikan info berkenaan dengan jumlah bilangan kemalangan 2,180 pada tahun lalu. Jadi adakah dijangka angka ini akan berkurangan pada tahun ini? Okay, terima kasih. Selamat pagi Malaysia, rakan strategik Polis Diraja Malaysia. Semestinya dalam menyantuni pengguna jalan raya. So kita amat menghargai peluang yang diberikan oleh RTM untuk menyampaikan mesej keselamatan jalan raya kepada pengguna jalan raya. Okay, Ops Selamat Siri 19 2023. Satu jenama yang sememangnya cukup sinonim dengan PDRM bagi menyantuni dan menggerakkan usaha mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Yeah. So dalam tempoh 10 hari ini bermula 18 hari bulan sehingga 27 hari bulan, kita akan menggerakkan elemen kekuatan di PDRM secara sistematik dan holistik. Sistematik dan holistik bagi membantu pertamanya kita nak menyuraikan aliran kenderaan. Tadi sahabat saya ada menyebut yang handsome lagi awesome ni. Dia ada menyebut tentang lambakan kenderaan. Ya. Kalau dilihat rasionya sekarang ini pun pengguna jalan raya semakin mendambakan diri di jalan raya. Aliran hari ini kalau saya nak bandingkan pada pasca pandemik 18 Mac 2020 hanya 1.2 juta di lebuh raya Utara Selatan. Dengan 4.5 juta di 33 sektor lebuh raya. Hari ini di lebuh raya Utara Selatan saja mencecah 1.6 dan hujung minggu 1.8 juta. Wow. Tingginya aliran yang sedang mendominasi lebuh raya dan jalan-jalan. 6 juta ni untuk setiap hujung minggu ke? Hujung minggu 1.8. Setiap hujung minggu. Jadi kita dah anggarkan pada hujung minggu ini, pada musim perayaan ini, paling kurang 2 juta kenderaan akan berada di sektor utama lebuh raya Utara Selatan dan juga 170,000 di sektor timur. Lambakan-lambakan ini kalau tidak ditangani secara holistik dan sistematik, ia akan memberikan impak kepada pengguna jalan raya yang lain. Kita perlukan visual untuk kami kongsikan kepada anda. Ini yang memasuki laluan kecemasan, tak salah saya ni. Laluan kecemasan. Ya, wow. Dia gembira lah. Dia untuk gembira untuk menyusahkan orang lain. Siap pasang hazard light tu. Tapi macam mana mentaliti ya? Mentaliti. Kalau selagi tak ada polis, lagi tu mereka akan mencuba nasib. Mencuba nasib barangkali ya, tapi saya nak memberikan amaran di sini. Pada siri yang ke-19 ini, kita telah menggerakkan apa yang dipanggil 30 lokasi hotspot. Kita telah menempatkan petugas kita di lokasi-lokasi hotspot yang kita kenal pasti. Ada pengguna yang tegar. Ini cerita tegar ni, yang bersopan, yang membudayakan keselamatan tidak jadi isu. Yang tegar ni kita telah menempatkan 30 lokasi hotspot di sepanjang lebuh raya Utara Selatan dan Timur, yang mana bertujuan memantau pengguna yang tegar ni. Dia akan mengambil tindakan menyaman dan juga tindakan-tindakan penguasaan dengan bantuan unit udara dan juga drone daripada PDRM. So apa yang nak dibuat di lokasi-lokasi ini? Pertamanya, dari pengalaman, pedoman, pengajaran dan juga kajian kita, kita telah mengenal pasti bahawa lambakan kenderaan yang saya percaya pada siri yang lepas, Ops Selamat 18, 4.9 juta aliran kenderaan memasuki lebuh raya. 4.9. Daripada anggaran 4.1 juta. Jadi saya nak mengambil sedikit perkisahan dekat sini bagaimana kesesakan
hampir 40 km bermula dari Plaza Tol Gombak sampai ke Plaza Tol Bentong. So ini isu yang sebenarnya yang boleh saya katakan menjadi pedoman pengajaran dan pengalaman kepada kita apa yang perlu dibuat. So bagi siri ini kita telah melakukan sedikit penambahbaikan dengan mengambil kira kepala air. Kalau boleh saya cakap kan maknanya aliran kenderaan yang akan kepala air lah yang akan memasuki. Kita akan mengadakan apa yang dipanggil penyuraian secara sistematik dan holistik. Kita akan suraikan aliran ini keluar daripada Lebuh Raya. Dan semalam kita telah berbincang bersama dengan pihak konsorsium Lebuh Raya bagaimana kita akan menutup pintu tol secara berkala. Kita tidak mahu lagi pengguna tersekat di dalam main line itu, akhirnya tak boleh apa yang dibuat. So biar kita uruskan kepala air ni secara berkala supaya aliran tu kembali lancar, dan apabila kesesakan yang kita panggil munasabah untuk kita menyuraikan, akan kita suraikan keluar di plaza-plaza tol berhampiran. So buat pengguna jalan raya pada musim ini, nasihat saya ialah anda akan melihat lebih banyak petugas polis di Raja Malaysia di atas Lebuh Raya dan juga di Jalan Persekutuan, Jalan Negeri. Dan patuhilah peraturan apabila diarahkan untuk keluar ke plaza-plaza tol yang berhampiran bagi menguruskan isu kepala air yang boleh saya sebutkan di sini lah. Maknanya kita cuba menguruskan bubble ini secara package by package. Kalau bubble ini, gelombang pergerakan ini tidak diuruskan dengan betul, ia akan memberikan kesan yang besar dan khasnya kesan psikologi kepada pengguna jalan raya yang terperangkap hampir berjam-jam di jalan tol. Kita nak ucapkan terima kasih kepada hampir 6,600 pegawai dan anggota yang cuti dibekukan, Tuan. Cuti memang dibekukan. Itu core business kita sebenarnya. Apa lagi yang boleh kita buat bagi menyantuni masyarakat Malaysia yang nak menyambut perayaan? Jadi kalau kita lihat kesesakan di Lebuh Raya utama sebenarnya yang menjadi suatu isu yang biasa. Namun juga bandar-bandar besar, bandar-bandar kecil dan sederhana akan bertukar menjadi bandar besar. Betul. Ini budaya di Malaysia. Terutama sekali negeri saya lah, Pulau Pinang. Memang sesak pada musim perayaan, terutama sekali Tahun Baru Cina. Jadi apakah mungkin nasihat yang boleh disampaikan kepada pengguna jalan raya pada musim-musim perayaan ini, di mana bukan saja perjalanan balik kampung tu yang akan jam. Bahkan semua perjalanan dalam tempoh seminggu tu akan menghadapi situasi kesesakan. Terima kasih. Prihatin orang Pulau Pinang. Kampung saya sebenarnya. Okey, kalau saya katakan di sini, bagaimana kita boleh membudayakan keselamatan kendiri dan menguatkuasakan penguatkuasaan kendiri. Pembudayaan keselamatan mesti diberikan prioriti yang tinggi pada musim perayaan ini. Nasihat-nasihat dah acap kali kita bagi tahu. Bagaimana untuk merancang perjalanan, menguruskan kenderaan, bersedia dapatkan rehat secukupnya. Tetapi kalau pembudayaan keselamatan ini dan mematuhi peraturan ini tak dapat dilakukan oleh pengguna jalan raya sendiri, ia sebenarnya akan memberikan kesan kepada keseluruhan sistem penyuraian trafik dan juga aliran itu sendiri. Itu paling mudah, rancang perjalanan, budayakan keselamatan diri, amalkan penguatkuasaan kendiri yang tinggi pada musim perayaan. Ramai orang stres sebenarnya apabila kesesakan yang luar jangka. Itu yang kita telah tentukan bahawa pada siri ini seboleh mungkin kita nak suraikan kesesakan luar jangka melalui pendekatan holistik dan sistematik yang saya sebutkan di awal tadi. Tuan, juga peringatan berterusan kepada para pengguna jalan raya. Waktu perayaan ini kita ingin meraihkan dan menyambut dengan penuh keseronokan. Namun kes kemalangan maut ini masih tidak dapat dielakkan. Apa lagi yang boleh dilakukan? Sebab kadang-kadang kalau kita menjaga segala aspek pun, pengguna jalan raya lain yang memberikan masalah kepada kita. Satu soalan yang sebenarnya cukup menarik dan saya nak hamburkan ke? Nak serahkan kepada masyarakat Malaysia untuk menjawab. Tetapi faktanya begini. Dalam dasar warsa 10 tahun dasar warsa 10 tahun aliran kemalangan di jalan raya mencatatkan hampir purata 6,405 orang mati setahun. Dan daripada jumlah ini, saya nak membawa business minded kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa bagi satu kematian, nilainya menjejah 3.1 juta. Big money dekat itu.
Dan daripada populasi 6,500 kematian itu, ianya mencecah kerugian 17.1 bilion. Wow. Ini fakta yang tidak boleh kita nafikan. Mengapa ini berlaku? Banyak sebab. Kalau kita lihat fungsi punca kemalangan, lebih kurang ada 17 punca utama yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian. Antaranya ialah memandu laju, memotong di laluan kecemasan, menggunakan handphone dan sebagainya. 17 punca. Tetapi faktanya ialah di awal tadi saya telah bercakap tentang penguatkuasaan diri, membudayakan keselamatan. Kalau tidak diamalkan, khasnya pada musim perayaan ini, ia sebenarnya mengundang padah kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi kita mempunyai sistem perundangan yang cukup sempurna dari segi memastikan anda sedia maklum tentang apakah peranan anda di jalan raya. Betul. Namun kepada yang tetap engkar, memandu melebihi had laju, meletak kereta sesuka hati seperti yang kita lihat dalam gambar tadi, side parking 3 kali ganda di R&R dan sebagainya. Tapi dia kata dia tinggal phone number. Ada tinggal phone. Masak dia. Kalau saya kereta yang pertama tadi kena call 2 orang. Ya, betul. Semata-mata nak keluar. Jadi apakah sebenarnya langkah pencegahan dari segi hukuman kepada mereka yang bersalah melanggar undang-undang dengan jelas dan nyata ketika musim perayaan? Okey, semasa musim perayaan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu tidak dibenarkan di compound. Dia akan dikenakan kadar maksimum yang paling tinggi RM300. Ya. Dan ada kes yang kita bawakan ke mahkamah yang jumlahnya mencecah RM1,000. So, ialah big money sebenarnya. Satu jumlah wang yang besar untuk kita laburkan bagi membayar kesalahan kita. Itu kes-kes saman. Tetapi ada juga dalam proses pergerakan kita, ada yang memandu hingga menyebabkan kematian. Ada yang memandu hingga menyebabkan cedera parah dan juga mendatangkan kerugian kepada harta benda dan sebagainya. Kosnya sebenarnya lebih tinggi. Itu yang di awal tadi saya telah bercakap tentang nilai 3.1 juta bagi satu kematian. Ya. Dan kos bagi yang mengalami cedera parah mencecah ratusan ribu ringgit. So, sebenarnya denda yang tinggi menggunung sekalipun, kalau tidak ada penguatkuasaan kendiri, sebenarnya ia tidak akan membawa manfaat dan tidak akan memberikan kesedaran. Sebab itu penguatkuasaan kendiri mesti ada dalam kalangan warga pengguna jalan raya. Bagi menentukan jalan raya kita selamat untuk dikongsi oleh semua orang. Bukan hanya kita yang akan menentukan keselamatan diri kita. Faktor ketiga aspek yang sering kita kaitkan bila berkait dengan keselamatan jalan raya, faktor pengguna, faktor jalan raya tersebut dan juga faktor kenderaan. Bagaimana nasihat yang Tuan boleh berikan kepada warga masyarakat aspek kenderaan itu sendiri? Sebab ada yang kata aircon rosak sikit, enjin rosak sikit, tak apa, masih boleh lagi ni. Mentaliti boleh lagi ni itu juga perlu dihentikan sebab sekiranya satu kenderaan punya masalah, rantaian di belakang itu akan sangkut lebih lama. Mencecah beberapa kilometer. Okey, saya kongsikan sikit tentang punca. Sebenarnya 90% kemalangan jalan raya berpunca dari sikap. 3% kenderaan. Faktor mekanikal kenderaan. Hanya 3% sebenarnya. Faktor persekitaran meliputi jalan, sistem penyuraian trafik 7%. Yang 3% ini sebenarnya apabila tidak diselenggarakan dengan baik, ia sebenarnya akan memberikan rantaian. Wah, sedap bahasa. Rantaian kepada kesesakan. Kita tengok pada siri Selamat yang lepas bagaimana sebuah trailer yang terbalik di LPT1. Ia telah menyebabkan kesesakan 40 km di laluan bertentangan. Di laluan bertentangan. Sebab semua orang ini mentaliti prihatin rakyat Malaysia sebenarnya. Tapi sebenarnya ia menimbulkan suasana yang cukup luar biasa sekali. Tapi 3% ini tentukan kita mengambil langkahan yang perlu. Dan nasihat saya, kalau kenderaan kita tidak mampu berada di atas jalan raya, kita jangan berada di atas jalan raya. Betul, setuju. Membawa saya kepada soalan saya seterusnya, Tuan. Memandu di bawah pengaruh alkohol. Menarik. Sepanjang musim perayaan, bagaimana sebenarnya ini? Sekarang ini risiko yang dibawakan kepada diri sendiri juga pengguna jalan raya sangat besar. Satu persoalan yang menarik, sebab itu
Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik PDRM melihat isu memandu di bawah pengaruh alkohol ini satu isu besar sebenarnya. Sebab itu pada Oktober 2020 pindaan undang-undang telah dibuat bagi meminda hukuman yang lebih tinggi. Ya. Isu mabuk dia terdapat, kalau saya boleh saya rungkaikan di sinilah. Ya. Dia kata saya tak mabuk. Saya hanya minum tahap kemabukan. Boleh bisa pakai kemabukan? Boleh. Kalau dadah dipanggil halusinasi. Tahap kemabukan individu tu berbeza di antara satu sama lain. Betul. Ada orang dengan hanya mengambil satu tin, tahap kemabukannya telah melebihi. Ada orang mengambil 3 botol, masih steady. Ya. Jadi kebolehan dan juga tahap kemabukan yang berbeza ni sebenarnya dia akan mempengaruhi pemikiran dan juga kewarasan kita. Ya. Sebab itu dia gagal mengambil tindakan apabila berada dalam situasi pengaruh alkohol. Begitu juga dengan dadah. Ya. Apa yang dipanggil sebagai pengaruh halusinasi. Baik. Sebab itu saya nak nasihatkan semua pengguna jalan raya, apabila kita memandu terutama di lewat malam hari, jangan mengambil risiko untuk berada di lorong paling kanan, lorong paling laju, kerana perasaan atau pengaruh halusinasi ini kepada pengguna-pengguna dadah dan alkohol ini, dia akan mempengaruhi tindakan. Betul. Dan mereka akan tertarik kepada sesuatu unsur cahaya yang menarik perhatian mereka. Sebab itu kita ada banyak kejadian di Lebuh Raya Utara Selatan bagaimana petugas kita dilanggar oleh orang yang di bawah pengaruh dadah ni. Kerana dia tertarik dengan lampu biru yang berada di atas kenderaan kita. Dia terus merempuh kenderaan kerana pengaruh halusinasi. Baik, Tuan, kita terpaksa rungkaikan, rumuskan untuk mudah difahami oleh orang ramai tentang apakah peranan mereka dalam memastikan perjalanan pulang dan balik ke kampung halaman adalah menyeronokkan untuk sisi keluarga tanpa isu kemalangan, tanpa isu kerosakan dan juga tidak mengira masa perjalanan tetap meriah. Terima kasih. Okey. Saya katakan, polis di Raja Malaysia melalui JSPT sebagai stakeholder of selamat, kita telah menggunakan serampang 2 mata dalam pendekatan of selamat 19. Apakah pendekatan pendekatan serampang 2 mata itu? Rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Maknanya kita nakkan pengguna jalan raya apabila dia keluar rumah, rumah yang ditinggalkan akan berada dalam selamat. Dan apabila dia bergerak nak menuju ke destinasi, dia akan sampai dengan selamat ke destinasi. So saya nak menyeru pengguna jalan raya, nak menyeru warga Malaysia, ini ialah peluang keemasan, golden opportunity untuk berinteraksi dengan polis. Ya. Kita ada pakej rumah selamat, kita maklumkan kepada polis melalui pelbagai aplikasi. Kita ada SMS lah, kita ada rakan kop, hotline dan sebagainya. Maklumkan kepada polis yang kita nak tinggalkan rumah kita tu, insya-Allah unit URB rondaan bermotosikal akan meronda rumah kita, MBB akan meronda, dan di jalan raya trafik akan menentukan keselamatan kita di jalan raya. Melalui apa? Strategi yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. Sebab itu package of selamat ini merangkumi konsep total enforcement, pendekatan penguatkuasaan menyeluruh kepada pengguna yang tegar ni. Yang tadi saya tengok gambar masih melakukan kesalahan, sedangkan first time tu mesti dia dah banyak kali. Itu kita buat total enforcement, kita ambil tindakan tegas kepada mereka. Dan juga services ni kita beri melalui kaedah advokasi. Ada orang dia suka apabila kita menyantuni mereka, nasihatkan, abang nak balik kampung, ingatlah orang yang tersayang, jangan biar jenazah sampai dan sebagainya. Dia suka begitu. Dan kita juga menggunakan kaedah penyuraian of lancar. Kita bantu penyuraian of lancar. Dan last sekali kita sebutkan di sini ialah emergency response team yang ada 20 lokasi di sepanjang Lebuh Raya yang tujuannya untuk membantu menyelamatkan nyawa yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. So kereta sesak, so kita ada petugas di 20 plaza tol terpilih, ada pasukan sahabat rakan strategi kita iaitu Bomba, APMM Plus, Aneh dan juga St. John yang akan membantu untuk memberikan rawatan awal dan menyuraikan
kemalangan dan keselanjutan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia untuk membincangkan Ops Selamat 19 dan kepada anda semua yang menjadi sasaran tujuan kenapa Ops ini terus dijalankan, harap anda bersedia dengan pemanduan lebih berkhemah, more defensive driving, dan kita akan sampai insya-Allah dengan keadaan yang selamat, dan kita juga akan bergembira bersama dengan sisi keluarga di kampung halaman. Setelah itu pulang kembali, langkah yang sama, defensive driving all the way home. Kita bawakan visual ini untuk anda, cadangan waktu perjalanan di Lebuh Utara Selatan sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina sebelum 9 pagi, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara dan juga Johor. Juga di antara 12 tengah hari hingga 4 petang lain-lain negeri, dan juga sebelum 9 pagi juga Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara, Johor. Perjalanan kembali ke Lembah Kelang 22 Januari hingga 29 Januari 2023. Apapun kesabaran dan juga kepintaran diperlukan untuk membudayakan keselamatan. Membudayakan keselamatan itu. Baik, dengan